Melainkan dia boleh tunggu satu solat nak pergi pada solat yang lain. Lepas pada waktu ni dia boleh tunggu pula dalam masa beberapa lama untuk sampai kepada waktu yang lain. Kalau kita tengok, kalau nak buat gitu tu mana boleh jadi gitu? Di masjid ya. Di masjid lah tempat yang kita boleh nak tunggu. Semayang pas semayang ni. Kalau pergi pasar payah dah. Bila tentu dan dengan solat berjemaah yang berikutnya. Sebab duk lagu ke benda lain dah. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba bincang sikit. Kita bawakan satu kitab karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Kitabnya yang bernama Ala Ma'idatil Quran. Kitab ni kita baca tiap-tiap petang Isnin selepas asar 2-3 perenggang. Tapi malam ni kita bacalah pada malam ni bagi kita nak isi kekosongan yang ada. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini seorang pendakwah yang sangat masyhur di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah kita. Dia ada karang satu kitab yang masyhur yang menjadi best seller di pasaran antarabangsa. Iaitulah satu kitab namanya La Tahzan. Ataupun dalam bahasa Melayu kita jangan bersedih. Bahasa orang putih don't be sad. Jadi buku tersebut telah pun memecah pasaran dunia lah. Laku terlalu amat lah buku yang dia tulis tu. Kerana lepas pada bahasa Arab dia tulis bahasa Arab, diterjemah pula oleh orang lain dalam bahasa-bahasa yang lain, teruk sama dibeli oleh pelbagai bangsa lah. Terjemah bahasa orang putih lah beli. Terjemah bahasa kita, orang kita beli. Kenapa? Kerana buku yang ditulis La Tahzan, jangan bersedih tersebut merungkaikan banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang kita tak dapat nak temu jalan penyelesaian, ada dalam kitab dia tu. Ada cover. Sebab apa tu? Sebab berlandaskan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua benda tu. Dalam buku kitab dia tu yang tebal tu boleh tahan jugalah. Nak kalau terjemah bahasa Melayu tu boleh tebal ni. Kitab La Tahzan tu jangan bersedih tu, kenapa yang dia hidangkan kepada pembaca hanyalah daripada sumber-sumber Quran dan hadis. Kata-kata ulama, cerita-cerita sahabat gitu je. Bukannya hebat sangat kalau nak kira dari sudut teori, tak ada sebut teori-teori orang putih. Tapi itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Walaupun di rumah kita tu timbunglah buku-buku motivasi orang putih, orang putih ada belaka, tapi tidak cukup kerana manusia dia tidak boleh lepas daripada Al-Quran, sumber kehidupan yang terakhir dan juga terawal. Itu. Jadinya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni selain daripada dia karang kitab La Tahzan, dia ada sekarang satu kitab lagi, iaitu nama dia Ala Ma'idatil Quran. Ni kitab dia Ala Ma'idatil Quran. Ni kitab ni terjemah bahasa Melayu dah ni. Kitab ni kitab bahasa Arab. Jadi terbitan pustaka Al-Hidayah Publisher. Boleh belilah, pakat beli. Cuma jarang ada di pasaran kita tengok. Hari tu kita tengok, kita beli selalu. Bagus kitab ni kerana dia cerita pasal Quran je. Pasal Quran. Apa benda kita nak Ala Ma'idatil Quran ni, maksud dia kita duduk sejenak bersama dengan hidangan Al-Quran. Al-Quran ni diibaratkan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni sebagai satu hidangan yang mana kita perlu nikmati dia, perlu jamah dia setiap hari. Macam kita makan tak? Kita makan nasi minyak hari-hari, makan setiap-tiap pagi nasi kuning tak? Begitulah juga Al-Quran, kita perlu makan dia hari-hari. Bukan kata makan doa dalam mulut, tapi kita kena bacalah dia supaya kita boleh merasai keenakan dan kesedapan apakah menu-menu yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Banyak menu, bukan setakat 3 rasa lah, banyak. Jadi semua benda tu ada dicerita dalam, khulasahnya, ringkasannya ada dicerita dalam kitab Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni. Jadi malam ni kita ambil sedikit petikan daripada kitab dia ni, iaitulah pada muka surat yang ke-22 ni. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dia bawa satu firman Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang berbunyi, Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini
suatu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai, mahjura. Surah Al-Furqan ayat 30. Katanya pengarang ni Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, sebahagian ulama berkata bahawa mengabaikan, meninggalkan Quran itu ada sebanyak 5 tingkatan. Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut pengaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengadu pada Allah Ta'ala, wahai Allah, sesungguhnya kaum aku ni dia telah menjadikan Quran ni sebagai satu macam benda yang tak berguna. Tinggal begitu je, tinggal. Mahjura, tak pakai. Ada apa-apa tak pakai dalam Quran. Nah, jadi ulama kita tafsirlah, kenapa kok yang dimaksudkan oleh Nabi ni mahjura ni, ditinggalkan ni maksudnya tinggal macam mana? Jadi disebut oleh sebahagian ulama ada 5, sekurang-kurangnya ada 5 benda yang kita boleh faham daripada perkataan Nabi itu, pengaduan Nabi itu. Al-Quran ditinggalkan tu maksudnya salah satunya mengabaikan bacaan Quran. Abaikan bacaan Quran, tak baca Quran. Satu, tak baca Al-Quran. Yang kedua, dia mengabaikan penghayatan Al-Quran. Penghayatan Al-Quran tak ada, baca-baca saja, tapi hayati tak ada sangat. Ataupun dalam maksud, dalam erti kata bahasa Arabnya tadabbur. Tadabbur tak ada, hanya baca saja. Yang kedua, mengabai juga di situ bermaksud mengabaikan pengamalan Quran. Beramal Quran tak ada dah. Itu mahjura juga tu. Meninggalkan pengamalan Quran. Yang keempatnya dia kata mengabaikan dari sudut berubah dengan Quran. Tak embuh berubah dengan Quran. Kalau sakit cari doktor lah. Dia tak cari doktor Quran, dia cari doktor yang lain. Contoh. Itu maksudnya berubah. Kita akan tengok lagi lepas ni disebut. Yang terakhir, yang kelima, dia kata mengabaikan Quran di sini juga bermaksud mengabaikan Al-Quran sebagai sumber hukum bagi kehidupan manusia. Tak merujuk sebagai hukum dalam Quran, tak mau. Yang rujuk benda lain. Jadi ini 5 perkara yang disebutkan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yang dinakal daripada sebahagian ulama. Katanya maksud pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya umat Nabi Muhammad akan meninggalkan Quran sebagai satu benda yang terbiar, ada 5 maksud sebagaimana kita dengar tadi. Yang pertama, kita tengok secara lebih detail. Katanya dia mengabaikan bacaan Al-Quran yang pertama tadi. Tak ambuh baca Quran. Ini satu penyakit dalam masyarakat kita. Sebilangan besar juga. Ada yang tak ambuh baca Quran. Sama ada tak ambuh baca Quran, sama ada dia tu sendiri tak pandai baca Quran, ataupun dia sendiri pandai baca Quran tapi tak berminat nak baca Quran. Ada juga tak berminat. Bui Quran tu rasa tak berminat, boring baca Quran. Bui Quran dengan sinar harian, kita sebut sama ni. Lebih pilih sinar harian lah, sebab dia faham tu. Ni tak faham, boring kata, baca sikit ngatu, sikit ngatu. Ataupun juga dia tak mau baca Quran tu kerana dia boleh baca Quran tapi sibuk terlajak-lajak lah. Jadi siapa tak sempat nak baca Quran. Ada juga gitu. Jadi macam-macam pesing lah masyarakat kita ni, tak mau baca Quran. Ya itulah kata dia, ketika seorang enggan membaca Quran, tidak ada satu hizib pun. Tidak ada satu hizib ni maksudnya wirid. Tidak ada satu wirid pun, zikir pun yang dibaca dalam sehari daripada Quran tu, tak ada satu pun ayat yang dibaca. Tidak melihatnya. Maksud tidak membaca ni, tidak baca satu ayat sekalipun dalam Quran, tak baca. Rasa kita ni bacalah juga dalam semayang lah. Fatihah tu Quran lah. Fatihah sekurang-kurangnya. Maksudnya ni orang yang teruk terlajak ni, satu ayat pun tak rajin baca dalam sehari. Maksudnya semayang pun tidak. Sebab dalam semayang, kalau dia semayang tentu dia akan baca surah Fatihah. Kalau dia tak baca tu tentu tak semayang. Ada juga golongan-golongan yang dikecualikan oleh ulama dalam bab baca Fatihah dalam semayang ni. Sebab kalau ikut hukum asal ke semua empat mazhab kita, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi dan juga Syafi'i kita, semua sepakat baca Fatihah dalam solat merupakan satu rukun, wajib baca. Kalau tak baca tak sah solat. Kerana dia bersandarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata
liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang kamu kalau tidak baca Fatihah. Jadi kalau katalah orang tu tak reti, jadi ada pengecualian yang dibuat oleh ulama, antaranya orang yang baru masuk Islam, mu'allah, tak boleh baca lagi Fatihah, tak belajar. Jadi diberikan satu kelonggaran pada dia, tak apalah. Kalau pun tak boleh baca Fatihah, jangan tak semayang juga. Tapi nak baca apa? Nak ganti Fatihah tu, bacalah zikir. Zikir apa yang dah belajar? Subhanallah. Baca subhanallah. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Allahu akbar, baca Allahu akbar. Nak ganti bacaan Fatihah. Selama mana baca? Selama bacaan Fatihah. Kalau kata baca Fatihah ni biasanya 5 minit. Tak apa 5 minit biasanya. Biasanya 3 saat gitu je. Tak. Jadi baca dalam 3 saat, 3 second. Ataupun tak reti juga zikir. Tak reti zikir. Kalau tak reti zikir apa-apa, baru masuk sangat ni, memang jahil sungguh, tak belajar satu apa lagi. Tapi bila masuk Islam tu, kebetulan masuk waktu zuhur. Jadi semayang jugalah dia. Nak baca apa tu? Zikir tak reti, Quran tak reti, senyap sudah kata ulama, senyap. Senyap selama mana baca Fatihah. Selama mana orang baca Fatihah tu banyak tu masa, awak senyap banyak tu. Lepas tu rokok gitu, mudah. Tapi bagi kita ni, orang yang dah Islam asal ni, tidaklah kata begitu sangat tau. Teruk sangatlah kalau tak reti baca Quran ni. Oleh sebab itu, kalau lah juga dia tak rajin baca Fatihah sekalipun, maksudnya dia tak semayang orang kita ni. Jadi katanya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni tadi, tak embuh baca Quran, termasuklah tak embuh baca satu ayat daripada Quran satu hari, teruk sangatlah. Ataupun dia tidak melihatnya, tidak melihat Quran ada sehari. Ni bahaya juga kita. Benda lain kita tengok sangat sehari-hari Facebook orang-orang muda sekarang ni. Dia hari mesti buka Facebook. Siapa ada Facebook kita, saya tak hari ni tak boleh hidup tanpa internet. Pula. Tak boleh hidup tanpa internet. Nak kena ada internet, sehari tu kena ada buka juga. Kalau tak buka, risau, gelisah. Macam-macam lah. Tak duduk dia. Jadi oleh sebab itu, apa salahnya kita jadikan Quran ni macam internet juga. Kita risau kalau tak baca dia, tak lihat dia. Sebab tu ada seorang pendakwah kita, dia cadangkan supaya di setiap rumah kita tu ada pintu nak keluar rumah. Pintu masuk, pintu keluar. Jadi letaklah satu rak di pintu tu. Di tempat nak keluar rumah tu letak rak. Biasa kita letak rak kasut dah. Ni kalau rak kasut tu belah tu, kita letak sikit rak di, kalau tidak pintu pun di arah nak keluar tu lah. Arah nak keluar ke pintu tu, letak satu rak. Atas rak tu letak Quran. Supaya bila kita nak keluar rumah, kita tengok Quran dulu. Nak masuk rumah, tengok Quran dulu sebelum tengok benda lain. Boleh pahala dah jadi. Bagus kot cadangan tu. Boleh amal lah, boleh buat. Beli rak belakang mana ni, di Giant ke, di Maidin, beli rak, letak di tempat nak keluar rumah kita. Ataupun dia kata tidak memperhatikan baris-baris tulisan Quran. Tak perhati molek baris tulisan Quran. Baca dah Quran ni, tapi jenis tak beringat. Kadang baris bawah pergi baca baris atas. Ini pun satu masalah dia kata. Jadi sepatutnya baca Quran sebagaimana yang diturunkan lah. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yaqra'al Quran ghaddan kama unzil. Atau kama qala SAW. Nabi kata Allah Ta'ala ni suka sangat kalau kita ni baca Quran ghaddan, tepat. Tepat betul-betul. Sebagaimana kama unzil, sebagaimana Quran tu diturunkan. Quran turun ni secara bertajwid. Baris pun dia ada dah, peraturan dia wakaf ibtidak ada belaka dah. Tapi bila siapa kita baca, terabur habis kita baca. Tak boleh lah. Oleh sebab itu termasuk juga katanya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni dalam bab mahjura. Kita tak cakna dengan Quran. Benda lain cakna sangat tak? Tapi bila baca Quran tak cakna. Baris atas, kita baca baris bawah. Kalau tentu dah kita dah nampak, buat spek lah. Pakai spek. Mudah kira. Kalau tentu dah kita ni tak boleh baca Quran kecil, baca Quran besar lah. Jangan baca Quran kecil, jangan tebing. Ambil siapa di masjid, cari Quran besar-besar. Baca Quran besar. Sebab apa? Sebab kalau kita tahu dah, kita ni jenis pesen salah. Jangan tebing baca Quran kecil. Biasa orang kita, bila ada Quran kecil ni, dia jadi takjub. Takjub sangat-sangat. Oh hebat ni, siapa dia buat Quran kecil ni? Tak ada jumpa lagi saya. Saya biasa baca Quran besar-besar. Adalah orang mari kita sekali Quran kecil. Jadi sebenarnya Quran kecil ni tak boleh buat sebenarnya. Tak boleh. Sebab ada dah satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dengar. Dia bukan dengar, dia tengok satu orang sahabat ada ni.
Sahabat dia tulis ayat Quran dengan tulisan yang kecil. Tulis Quran dengan tulisan kecil. Mungkin pesen dia tulis kecil. Lalu Sayyidina Umar tegur dia, jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Kamu kena tulis besar-besar sikit. Kenapa? Faqad istasghara ma 'azzamahullah. Karena buat gini, kamu telah mengecilkan apa yang telah dibesarkan oleh Allah Taala. Tak boleh. Walaupun tulisan kena tulis besar-besar. Tulisan kena tulis comel-comel. Sebab kita macam ke main-main pula. Quran tujuan diturun untuk dibaca. Dan kalau tulis kecil nak baca ke mana? Quran diturunkan untuk jadi panduan. Dan kalau tulis kecil nak ambil panduan mana? Tak boleh baca, tak boleh ambil panduan lah. Oleh sebab tu ulama kata tak boleh tulis Quran dengan cara yang kecil-kecil. Buat Quran kecil. Tapi mari kita ni Quran paling kecil di dunia. Oh, hebat ni. Ambil saya nak simpan rumah. Dah buat benda simpan rumah. Nak buat pameran, tak boleh. Jadi moleknya kita ambil Quran besar letak rumah kita supaya kita boleh baca, anak kita boleh baca, cucu kita boleh baca. Gitu. Berarti bagi Quran. Dan tidak hidup bersama ayat-ayatnya. Kata dia. Tak hidup bersama ayat-ayat Quran lah. Hari-hari itu kena dengar je ayat Quran. Orang yang seumpama ini adalah jenis hamba yang tersesat, dia kata, dan menyesatkan. Orang peseng ni baris pun tak cakna, baca Quran sehari pun tak tengok. Orang peseng ni dia kata orang sesat ni. Sesat. Dan menyesatkan. Bukan setakat dia sesat, dia pula menyesatkan orang lain. Bahaya ni kalau sampai tahap ni. Walaupun dia kata, walaupun dia adalah seorang yang banyak membaca buku dan pandai membaca dan juga menulis dengan baik. Kita tengok kan. Ni kita sebut sama dah masjid ni, kita ulang balik. Walaupun kita ni ada PhD, master, apa-apa sijil sekalipun, sertifikat di rumah kita tu, tapi bila orang buat Quran, baca Quran, tak boleh baca. Maka katanya Syekh ni, kita masih sesat, kita masih tak pandai, walaupun ada PhD depan. Itu maksudnya. Sebab apa tu? Saya ni belajar banyak dah ni, belajar tinggi dah ni, doktor falsafah dah ni. Tapi kalau tak baca Quran, tetap lagi tak pandai. Dalam bracketnya bahasa kasar sikit, tetap lagi bodoh. Orang kampung sebut. Jadi sebab apa gitu? Sebab kita dah ambil, dah cakna panduan yang Allah buat turun, kita pergi cakna panduan lain. Sebab tu jadi gitu. Dah apa jadi gitu? Sebab dalam Quran ni macam-macam ilmu dah ada, tapi kita dah cakna pada ni, kita pergi ambil kitab orang putih. Kitab orang putih tebal ni boleh baca khatam dalam satu malam, kerana nak periksa esok hari. Tapi Quran yang hanya 30 juzuk tak boleh nak baca sehari semalam. Tak boleh. Ngatuk mata. Kitab orang putih boleh baca. Itu pelik tu. Jadi oleh sebab itu dia kata masih lagi sesat. Bukan setakat dia sesat, dia menyesatkan pula orang lain. Susah ni kita ni. Berat. Jadi dia kata dialah hamba yang tertutup pintu hatinya. Orang macam ni juga tertutup pintu hati dia, yang tunduk kepada hawa nafsu. Tunduk bila mana kita jarang baca Quran, automatically, secara automatiknya kita mudah dipengaruhi oleh nafsu kita. Nafsu ni dia adik-beradik dengan syaitan lah. Kalau dok syaitan mai kacau kita, nafsu kita sendiri mai kacau kita. Kalau kita jarang-jarang pegang Quran, kalau kita jarang-jarang tengok Quran, baca Quran lebih-lebih lagi, maka nafsu mudah sangat nak pengaruh kita, yang mana merasa tidak memerlukan Quran. Jadi kita akan rasa satu hari itu kita tak perlulah Quran. Tak apalah nak baca Quran pun, dah lain baca. Kita akan rasa gitu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkayakan orang itu. Tak akan mengkayakan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, melainkan hanya pada bulan-bulan Ramadan sahaja. Katanya Dr. Abdullah Aid Al-Qarni. Betul sungguh. Maksudnya dia sebut gini ni. Orang ni dia kata lebih teruk lagi, dia tak pernah baca, tak pernah sentuh Quran. Sentuh pun tak pernah Quran, melainkan hanya pada bulan Ramadan. Kita ingat ke tempat kita je gitu tak? Dr. Aid ni dia bukan orang Malaysia ni, orang Arab. Nak katanya tempat dia pun gitu juga. Ada pasal orang ni hanya bulan Ramadan saja buka Quran. Lepas tu tutup lah. Lepas habis bulan Ramadan, raya tutup lah. 1 Syawal tutup. Buka pula bila? Buka pula bila 1 Ramadan. Tahun depan. Ada pasal tu. Jadi orang gini kata tak boleh main. Orang lagu ni tak boleh main. Kita tak boleh terikut-ikut dengan orang pasal ni, dan kita tak boleh jadi orang macam ni. Kenapa dia kata? Kerana takdirlah. Kalau tidak, kita mudah terpengaruh dengan nafsu, dan lebih teruk lagi Allah Ta'ala tak akan mengkayakan kita. Jadi orang tanya juga ulama ni, tak akan mengkaya
Saya pelik ni kata dengan kenyataan orang apa ni tu alim ni ditulis kitab ni. Allah Taala tak akan mengkayakan orang tak baca Quran. Pelik tu. Apa kita tengok orang tak baca Quran tu kaya, dia kata. Pitih banyak dalam bank. 2-3 bank ada. Bank kerak tak ada. Bank lain ada belaka. Ada pitih lah maknanya. Kereta 2-3 buah ada. Rumah 2-3 tingkat. Tak kaya apa tu? Dia tak faham. Bukanlah kaya di sini dimaksudkan kaya material, kaya fizikal, bukan. Sebagaimana Nabi sebut, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sebenarnya bukanlah terletak pada harta benda material, kekayaan bukan. Yang sebenarnya kaya adalah kaya hati. Jadi orang yang jarang-jarang baca Quran, kadang-kadang baca Quran, hati dia tidak kaya. Maksud hati kaya ni, dia mudah nak buat kira dengan orang. Orang yang jarang-jarang baca Quran, hati dia kemungkinan susah nak buat berkira-kira dengan Quran. Pitih banyak tapi kedekut. Kereta banyak tapi payah nak pinjam ke orang. Satu pun. Ini masalah tidak kaya hati lah. Jadi orang yang kaya hati diberikan kesenangan dan juga ketenangan dengan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Sebab itulah ada orang sebut, ulama sebut, kita tidak mahu senang, tapi kita nak tenang. Senang tak mahu kita, senang tapi hidup tidak tenang. Senang sangat kita ni, banyak harta tapi tidak tenang hidup. Bapa tak tenang, dah nak kena jaga harta kita. Orang semakin kaya, semakin dia risau sebenarnya. Kita ingat orang semakin kaya ni semakin hebat, semakin senang hidup. Tidak. Orang semakin kaya semakin risau. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sebab bila kita jadi kaya, kita banyak pitih, banyak harta, kita akan memikirkan bagaimana kita nak jaga harta kita. Tambuhnya orang curi. Situ pula dah. Jadi tak ke pening panda tu nak buat mana ni? Tambuh orang curi. Lepas tu timbullah idea. Kunci kita buat satu peti besi di rumah dalam bilik kita. Peti besi. Peti besi tu dalam tu ada peti pula. Ada peti pula. Dalam peti yang kecil, dalam peti besi tu ada peti pula sekali lagi. Nak tak benda tu, nak tak piti je. Nak tak harta-harta barang kemas, dina-dina ataupun apa nama ni, joko-joko emas je. Itu je. Okey, lepas pada peti besar tu kita kunci dah luar. Keluar pada peti besar tu pula letak dalam bilik pula, bilik. Bilik. Bilik tu pula, di luar dia ada bilik besar pula. Nak punya nak sampai ke tempat harta tadi tu susah. Dia kena banyak tempuh laluan, checkpoint. Lepas bilik besar baru ada rumah dia. Lepas di luar rumah ada gerai pula, nak kunci gerai. Lepas gerai baru tutup pintu. Lepas tutup pintu gerai pula kat luar tu. Ada 2 kali gerai. Jarang kita temu rumah kita tak? Biasa rumah segerai, ni 2 kali gerai. Gerai sebelum pintu gerai pula. Lepas gerai di pintu tu sliding door pula. Ada sliding pula. Maksudnya kalau orang berjaya buka sliding tu ada gerai. Lepas buka gerai ada pintu pula. Lepas pintu ada gerai pula. Tak jayalah. Lepas tu di luar sekali ada pagar rumah. Pagar tu pula dikuncinya. Tak cukup dengan kunci selok yang ada. Dia beli pula mangga besar. Nak suruh tambuh bininya orang masuk rumah curi harta dia. Susah orang kaya ni. Orang banyak pitih ni. Katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Susah. Jadi yang nak sebenarnya apa? Nak ketenang. Kita nak ketenangan, bukan hanya kesenangan. Nak ketenangan. Orang yang tak banyak pitih tapi hidup dia tenang. Ni bagus lah. Bagus. Jadi macam mana nak dapat tu? Antara caranya kita baca Quran. Tapi bukan kata orang yang dah kaya ni tak bagus. Bagus juga kalau dia baca Quran. Yang tak bagusnya yang tak ikut ajaran Islam, itu tak bagus. Habis itu dia kata, yang keduanya mengabaikan penghayatan Quran. Penghayatan Quran ni dia abai. Tadabbur. Kata dia, iaitulah orang yang membaca Al-Quran, namun dia lalai, terlena dan dipermainkan oleh mindanya. Baca Quran tapi kepala otak duk lain. Baca Quran ni, tengah baca Quran tapi duk mikir, lepas ni nak pergi mana? Cuti sekolah ni nak anak jalan mana? Hujang-hujang ni warna rumah banjir pula. Dia baca Quran tapi duk mikir, melayang dah. Dia menyuarakan dengan lisannya namun hatinya di pasar, kata Syekh. Di pasar, duk pasar hati. Ikan ni warna hari ni mata merah ke mata hijau ke mata biru? Mikir gitu. Segar dak ikan hari ni dah musim-musim banjir ni. Pula mikir. Duk pasar. Hatinya di sawah.
Ni orang petani. Duk mikir sawah ni guna cerita ni ada serangga-serangga mari kacau dak padi-padi kita ni. Padi ni guna cerita ni boleh tua dak esok. Duk mikir, duk baca Quran. Hatinya juga di pejabat. Orang duk pejabat. Pejabat ni guna kita ni. Nak beli benda apa gitu pejabat ni. Nak lengkapkan lagi. Dalam pejabat ni 5S pula. Benda apa? Duk mikir 5S. Baca Quran duk mikir 5S dalam pejabat. Susah. Tak, susah. Ataupun duk di sekolah. Hati duk sekolah. Baca Quran. Fikirannya melayang mengingati manusia dan dunia. Matanya melihat Quran, namun dia tidak mengerti terhadap apa yang dibaca oleh mulutnya itu. Baca saja, mulut jangan gerak, mulut gerak. Minda, hati dah duduk lain dah. Dia ni orang masa ni dia kata, Syekh kata termasuk golongan manusia yang mengabaikan penghayatan Quran, tadabbur Quran. Padahal semua kehidupan dan semua cahaya ada pada perenungan kitab yang membawa cahaya ini. Padahalnya benda lain hak hidup koya tu, yang hidup khayakan semasa dia baca Quran tu, sebenarnya ada dalam Quran dah. Tak payah duk khoya-khoya lah, katanya Syekh. Orang yang mengabaikan tadabbur Quran, maka dia hanya mendapat pahala tilawah, pahala baca saja dapat. Manakala pahala penghayatan Al-Quran dan apa yang dapat dicapai dengan tadabbur itu, iaitulah yang meliputi cahaya, nur keimanan, kefahaman dan pelajaran, semuanya itu tidak dapat diperolehinya. Tak dapat Quran, Allah Ta'ala pernah beri buah puku pada kita. Kalau kita baca Quran, rajin baca Quran, kita akan jumpa ayat ni. Allah Ta'ala sebut mana? Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tak ambil renung Quran tu? Tak ambil tengok ke maksud apa yang tersirat di balik Quran tu? Di balik ayat-ayat Quran tu, tak ambil tengok ke sikit? Tak ambil renung ke? Allah Ta'ala beri buah puku kita. Tapi kalau disebabkan kita ni tak baca Quran, tak jumpa ayat tu. Ataupun kita ni tak faham bahasa Arab, kita tak faham ayat tu. Ataupun kita bila baca Quran, tak boleh letak tafsir pimpinan Rahman ke, tafsir apa-apa yang Melayu ni ke tepi. Jadi tak faham lah. Kalau kita letak benda-benda gitu ni, belajar bahasa Arab pula, alangkah indahnya. Kita boleh faham Allah Ta'ala sedang berkomunikasi dengan kita. Allah Ta'ala sebut, tak boleh renung ke Quran tu. Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun dalam hati kamu tu ada kunci besar yang telah mengunci hati kamu. Ada selok besar, ada mangga besar ke gantung di hati tu. Siapa tak ambuhnya baca Quran, tak ambuh faham Quran ni? Ke mana? Dia sebut gitu pada kita. Kalau orang faham sangat ni memang menangis. Memang rebah lah. Sebab tu ada kisah zaman sahabat dulu. Bila dia baca Quran, tak baca lagi. Belek baru Quran. Ambil Quran dia rabak. Belek Quran, pesang terus. Pesang. Bila belek Quran, pesang. Bila dia sedar balik, dia pun sebut, hazihi risalatun min Rabbi. Inilah surat daripada Tuhan saya. Surat. Terkejut tengok surat Allah Ta'ala tu banyak sangat mesej-mesej yang nak disampaikan pada dia. Sebab dia faham. Oleh sebab itu kita perlu memahami Quran dengan sebenar-benarnya. Ada satu kata-kata daripada Imam Ghazali, kita nak sebut sikit. Dia kata baca Quran ni digalakkan untuk kita menangis. Menangis ni nak uji kita boleh menangis ni, kita kena faham Quran. Kena faham Quran. Tapi kalau orang tu tak boleh nak menangis kerana tak faham Quran ni macam mana? Katanya Imam Ghazali, fa illam yahdurhu huznun wa bukaa'un kama yahdurul khawwasa falyabki ala faqdi dhalik fa innahu min a'zamil masaib. Kalaulah kita ni baca Quran tak boleh nak menangis, tak boleh nak rasa kesedihan dalam Quran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana orang-orang khawas. Orang khawas ni orang yang boleh baca Quran dengan faham molek, maka kita nak menangis mana, kata Imam Ghazali, falyabki ala faqdi zalik. Kita menangislah juga, tapi menangis kerana kita tak ertinya Quran ni. Kita buat hadis gitu, ya Allah ya Tuhanku, aku ni tak erti sungguh bahasa Quran. Menangis ya. Menangis kerana kita tak pandai Quran, tak faham bahasa Quran. Apalah aku tidak dijadikan orang Arab ya Allah, jadi aku tak faham Quran ni. Menangislah kita. Fa innahu min a'zamil masaib. Katanya Imam Ghazali, kerana itulah tak pandainya Quran, bab Quran, tak reti bab Quran ni, itu adalah antara a'zamil masaib, bencana yang paling besar ke atas diri seseorang. Tak reti bab Quran, tak faham bab Quran. Kita ingat ke orang yang sangat-sangat aib ni, orang yang tak reti bahasa orang putih. Kan bila mana orang putih cakap dengan dia, how are you? Dia tak reti nak jawab apa ni. Tak reti nak jawab kan. Oh, aib dia ni aib. Padahalnya sebenarnya katanya ulama, orang yang paling aib dia besar adalah orang yang bukan hanya
dihulurkan kepada dia itu New Street Time, dia tak reti nak baca orang putih. Tapi bila dihulurkan Quran kepada dia, dia tak reti nak baca Quran. Ini aib paling besar sekali. Kita kena cover gitu pada anak-anak kita, supaya tidak duduk bangga sangat dengan benda lain, tapi Quran tak tahu mana halih. Jadi oleh sebab itu katanya Imam Ghazali, fa innahu min a'zamil masaib. Inilah tak reti bab Quran, inilah satu bala bencana yang paling besar sekali. Oleh sebab itu kita kena galakkan dalam keluarga kita lah mula-mula sekali budaya menghayati Quran. Kalau baca Quran tu insya-Allah dah kita rasanya. Lepas membaca Quran, menghayati Quran. Gitu, kita nak situ. Lepas tu yang ketiga, dia kata mengabaikan Quran sebagaimana pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitulah juga manusia ni dia tidak mengamalkan Quran, tak mengamal Quran. Jadi tak mengamalkan Quran. Sama ada dari segi tilawah bacaan, tadabbur maupun pengamalan Quran. Manusia-manusia seperti itu sesungguhnya telah ditutup rapat hatinya dan dia hanya mengikutkan hawa nafsunya sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas mereka itu. Jika seandainya mereka membaca Quran sekalipun, maka hal itu justru akan menjadi hujah yang memberatkan mereka, bukan hujah yang membela mereka. Sebab mereka tak mahu mengamalkan Quran, tak solat bersama orang solat, tak pernah berzakat, seperti halnya orang berzakat dan tidak berakhlak seperti akhlaknya yang diajarkan oleh Quran. Bahkan mereka menghina dan merendahkan orang-orang saleh. Golongan manusia seperti ini serupa dengan orang-orang munafik. Bahkan mungkin mereka salah seorang daripada orang-orang munafik. Berat juga syahwi kita ni. Dia kata orang yang ketiga ni, yang disebutkan dalam pengaduan Nabi tadi, yang menjadikan Quran ni sebagai bahan tinggalan, iaitu orang yang tak mau beramal dengan Quran. Dia reti sangat bab Quran tapi tak mau beramal. Dia reti sangat bab Quran tapi dia putar belik bab Quran. Ada juga orang setengah lagu tu. Dia putar belik. Jadi orang macam ni, Nabi kata orang ni kalau dia baca Quran pun, Quran tak jadi hujah kepada dia, tapi hujah ke atas dia. Dia beza ni, hujah kepada kita dan hujah ke atas kita lain. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ja'al Qur'an lana hujjatan lana. Ya Allah, jadikanlah Quran hujah kepada saya, lana. Wala taj'alil Qur'an hujjatan alaina. Dan janganlah pula kamu jadikan Quran ni hujah ke atas saya. Bila kata hujah kepada saya, kebaikan lah, dia jadi hujah, pembela kita. Tapi kalau kata hujah ke atas kita, dia akan menjadi hujah di hadapan Allah Ta'ala tentang kelalaian kita, tentang kita ni tak baca dia, tentang kita ni tak ambil cakna pasal Quran. Dia akan jadi hujah di hadapan Allah Ta'ala, saksi di depan Allah Ta'ala bahawa kita ni tidak cakna dengan Quran. Susah. Jadi oleh sebab itu orang yang tidak beramal dengan Quran ni tidaklah sangat-sangat diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tidak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau dibaca Quran pun, Quran akan laknat dia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, Rabba qari'ul Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa ramai orang yang boleh baca Quran dengan suara sedap, dengan tajwid kemah, dengan bacaan yang sangat-sangat merdu suara dia, tapi akhirnya Quran melaknat dia. Sebab apa? Sebab dia cakap tidak serupa dengan Quran cakap. Oleh sebab itu dia kata golongan ni serupa juga dengan orang-orang munafik. Bahkan mungkin dia ni salah seorang daripada orang munafik. Ni katanya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Jadi kita kena jaga ni. Kena jaga. Dia sebut satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tak usahlah kamu minta maaf kerana kamu ni sudah pun kafir sesudah beriman. Maksudnya di situ kafir itu bukanlah dia kata orang yang tak mau beramal dengan Quran kafir itu, bukan. Sebagai kiasan, nak katanya kita ni kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selepas kita beriman. Iman dah, tapi bila baca Quran tak mau beramal, tak mau mengajar orang, tak mau sebarkan ilmu Quran yang dia ada. Tak boleh ya. Jadi oleh sebab itu kita kena jaga benda-benda ni supaya kita tidak termasuk dalam pengaduan-pengaduan yang disebut oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, yang mana kita ni telah menjadikan Al-Quran sebagai satu bahan tinggalan. Jadi kita sebut 3 pada hari ini. Ada lagi 2 perkara tu kita sebutkan lain kali insya-Allah kalau ada masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.